Assalamualaikum, selamat datang ke kelas Kemahiran Hidup Penternakan tahun 6. Untuk topik hari ini kita akan belajar mengenai alat pemadam api. Okey, dalam pembelajaran ini awak akan belajar mengenai komponen-komponen yang ada pada alat pemadam api. Sebelum itu, jom kita tonton video dulu. Peter dan Jane berada di pameran keselamatan kebakaran yang dianjurkan oleh Jabatan Bomba Tempatan. Seorang ahli bomba menunjukkan bagaimana untuk memadamkan api kebakaran menggunakan alat pemadam api. Ahli bomba itu memberitahu hadirin untuk mengingat PASS. PASS. P adalah singkatan bagi Pull the Safety Pin, yang bermaksud tarik pin keselamatan. Ini adalah perkara pertama yang kita perlu lakukan. A adalah singkatan bagi Aim at the base of the fire, yang bermaksud halakan pada tapak api, di mana bahan api yang terbakar berada dan perlu disejukkan atau dipisahkan daripada bekalan oksigen atau kedua-duanya sekali. S pertama adalah singkatan bagi Squeeze the Trigger, yang bermaksud tekan picu untuk melepaskan bahan pemadam api daripada alat pemadam api. S seterusnya adalah singkatan bagi Sweep Side to Side, yang bermaksud gerakkan sisi ke sisi untuk menutup semua bahan api yang terbakar dengan bahan pemadam api. Ahli bomba itu kemudian menyalakan selengguk kayu dan menunjukkan teknik PASS dengan menarik pin keselamatan, menghalakan muncung pada tapak api, menekan picu dan menggerakkan muncung sisi ke sisi untuk memadamkan kayu yang terbakar. Awak ada tengok video tadi? Okey, cikgu nak tanya awak satu soalan. Soalannya berbunyi seperti ini. Benda apakah yang digunakan oleh bomba untuk memadam kayu yang terbakar? Okey, cikgu bagi masa dekat awak 10 saat untuk awak jawab. Okey, kita kira sama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, masa dah tamat. Jawapannya adalah Okey. Jawapan yang tepat adalah alat pemadam api ataupun alat pemadam kebakaran. Cikgu ucapkan tahniah bagi siapa yang dapat jawab dengan betul. Dan cikgu akan ucapkan usaha lagi bagi siapa yang tidak dapat menjawab soalan tadi. Okey, kita teruskan kepada komponen-komponen yang ada pada alat pemadam kebakaran ataupun alat pemadam api. Okey, komponen yang pertama, pin picu. Okey, sebut bersama cikgu, pin picu. Okey, apa fungsi pin picu? Okey, fungsi pin picu adalah untuk mengunci pemicit. Okey, mesti awak tanya-tanya mana pin picu kan? Walaupun cikgu ada buat anak panah, tapi pin picu tu sangat-sangatlah kecil. Jadi cikgu nak tunjuk dekat kamu. Okey, pin picu dia kecil saja, dia berbentuk bulat dekat sini. Yang color putih tu, color silver. Yang besi kat sini. Ini. Ini adalah picu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bahagian pemicit pula. Okey, untuk pemicit, pemicit ni dekat bahagian V kat atas ni. Okey, cikgu tanda. Okey, V dekat atas ni. Ni namanya pemicit. Apa fungsi pemicit? Okey, untuk memberikan tekanan. Okey, untuk mengeluarkan bahan pemadam api. Okey. Kiranya tadi kita buka pin picu tadi, lepas tu kita baru boleh tekan pemicit. Kalau kita tak buka pin picu tadi,
pemicit takkan boleh tekan sebab dia telah dikunci. Okey, jadi kalau kita nak guna alat ni, kita kena buka dulu pin picu, baru kita boleh guna pemicit. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya adalah silinder. Okey, silinder. Disebut bersama cikgu, silinder. Okey, apa fungsi silinder ni? Okey, fungsi dia adalah untuk mengisi bahan pemadam api. Okey, jadi silinder ni dia punya badan dia. Ini dia punya badan dia. Okey, badan dia ni ada isi bahan pemadam api dekat dalam tu. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya pemancut. Okey, pemancut. Pemancut ni getah ni, paip ni. Okey, paip yang dekat luar ni kita panggil pemancut. Ataupun lagi satu kita boleh sebut sebagai hose. Okey, hose. Okay, apa fungsi pemancut ni? Okay, fungsi dia adalah untuk menyalurkan bahan pemadam api keluar daripada silinder. Okey. Okey, kita imbas kembali yang kita belajar tadi. Okey, yang pertama adalah pin picu. Okey, yang kedua pemicit. Yang ketiga silinder. Yang keempat pemancut. Ingat tak? Ada 4 sahaja. Okey, awak juga kenalah ingat fungsi-fungsi. Ini adalah fakta tambahan Okey, tahukah kamu jenis-jenis bahan yang mudah terbakar? Okey, bahan-bahan ni awak kenalah berjaga-jaga kalau berdekatan dengan sumber api. Okey, yang pertama adalah minyak. Okey, minyak, tak kiralah minyak apa. Okey, yang paling cepat, yang paling senang untuk terbakar minyak petrol lah. Jadi awak kena berjaga-jaga. Okey, seterusnya plastik. Yang ketiga adalah kertas. Okey, kertas pun sama, awak kena berjaga-jaga. Dan juga kayu. Okey, kayu ni biasanya kita dapat dekat macam dekat kawasan rumah-rumah kampung kan, kerana rumah kayu sangat-sangat mudah terbakar lah. Dan juga kalau dekat kawasan hutan kan, ada banyak kayu-kayu kering pun mudah terbakar. Okay. Seterusnya, ini adalah jenis-jenis alat pemadam api. Okey, alat pemadam api ni, bahan-bahan yang ada dekat dalam alat pemadam api tu banyak jenis. Okey, ada 4 jenis. Okey, yang pertama ada air. Yang kedua, buih. Yang ketiga, debu kering. Yang keempat, gas. Okey, jenis-jenis alat ni, jenis-jenis pemadam api ni dia bergantung kepada bahan apa yang terbakar. Okey, tapi yang debu kering tu yang boleh kita gunakan untuk semua jenis lah. Okey. Kita tengok dekat mana kita boleh dapat alat pemadam api ni. Okey, yang pertama kita boleh tengok dalam bengkel. Okey, tak kiralah bengkel mana, sama ada bengkel jahitan ke, bengkel masakan ke, penternakan ke, ada alat pemadam api, mesti ada. Okey, ataupun ada dekat kawasan yang berdekatan. Okey, kawasan berdekatan tu ni dekat dinding. Okey, kamu tengok dekat dinding, dekat tangga, mesti ada alat pemadam api. Seterusnya kita boleh juga dapat alat pemadam api di luar kelas kita. Okey. Okey, kita nak merumuskan pembelajaran untuk hari ini. Okey, yang pertama, pin picu. Okey, fungsi pin picu adalah untuk mengunci pemicit. Okey. Yang seterusnya, pemicit. Okey, fungsi pemicit adalah untuk memberikan tekanan untuk mengeluarkan bahan pemadam api. Okey, yang seterusnya, silinder. Okey, fungsi silinder adalah untuk mengisi bahan pemadam api. Okey, bagus. Okey, last kali pemancut. Okey, pemancut ni fungsi dia untuk
menyalurkan bahan pemadam api keluar dari silinder. Okey, nama lain bagi pemancut ialah hose. Okey, tahniah cikgu ucapkan. Okay, terima kasih kerana sudi mengikuti pembelajaran cikgu pada hari ini. Okay, Anwar boleh siap bekal latihan yang disediakan di bawah. Okey, kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye.